Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabihi zawam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'al lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya cenderung ataupun akur kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian tak lupa juga Tuan Siap kita, seterusnya pengurusi masjid, jawatan kaunsil masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan budi syukur Ta'ala kerana Ta'ala memilih kita okay, lagi pada malam ini. Jadi malam ini tuan-tuan adalah malam kuliah kita yang terakhir sebelum kita sambut Ramadan. Betul tak? Malam terakhir lah, last. Lepas ni tak ada kuliah sehinggalah kita masuk Ramadan, Syawal. Lepas Syawal esok barulah kita akan sambung semula, insya-Allah, jika dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masih lagi dalam pembahasan bait syair yang ke-18 berkenaan dengan penafsiran iman, khilaf pada pengucapan dua kalimah syahadah. Di mana dalam bait syair ini menyebutkan kepada kita bahawa musannaf menyebutkan kepada kita wa fusiral imanu bitasdiq wan nutqu fihi al-khulfu bitahqiq. Maksudnya, dan ditafsirkan iman itu dengan tasdik dan mengucapkan dua kalimah syahadah, ada padanya khilaf dengan tahqiq. Tahqiq mana kuatlah, mana ada berlaku khilaf di dalam bab pengucapan syahadah ataupun dua kalimah syahadah. Baik, hari itu kita dah bincang sehingga di muka surat 77. Tak silap saya, betul 77 berkenaan dengan Rasul-Rasul yang terdapat ataupun yang disebutkan dalam Quran.
berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala tu, surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa habana lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wa Ilyasa wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi akan kaum dia. Kami tinggikan siapa saja yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nabi Nuh juga kami telah beri petunjuk. Dan kepada sebahagian dari keturunannya Nuh itu, iaitulah antaranya ialah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihimus salatu wassalam. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria dan Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Nabi Ilyasa, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyas tadi ya, Ilyas. Kemudian dan Ismail dan Ilyasa dan Yunus dan Lut, masing-masing telah kami lebihkan derajatnya ke atas umat di masanya ataupun di masa tersebut. Baik. Jadi dalam ayat itu tuan-tuan disebut berkenaan ada berapa orang nabi? Ada 18. Berapa orang rasul tuan-tuan? 18 orang rasul disebut dalam satu ayat. Iaitulah ayat inilah, surah Al-An'am ayat 83 sampai ayat 86. Sedangkan baki yang 7 lagi disebut dalam ayat Quran. Dalam Quran pada tempat-tempat yang berbeza-beza. Pada tempat-tempat yang berbeza-beza, 7 orang lagi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Maka sekalian mereka tersebut dalam Quran itulah yang disepakati kenabian mereka ataupun kerasulan mereka. Adapun yang masih dipersihkan kenabian ialah seperti Zulkarnain. Zulkarnain ini ada khilaf ni kalau ulama sama ada dia seorang nabi atau tidak. Kisah Zulkarnain ini kita dah bahas hari itu, kita dah bincang dah. Kemudian Nabi Uzair pun kita dah bincang. Kemudian Luqman. Luqman ni belum kan? So siapakah Luqman? Luqman al-Hakim. Jadi Luqman ini khilaf juga di kalangan para ulama sama ada dia seorang nabi ataupun bukan nabi. Pendapat yang kuat menyatakan dia ni seorang ahli hikmah. Seorang ahli hikmah. Kerana Allah SWT riwayatkan ada menyatakan bahawa Allah Ta'ala memberi pilihan kepada Luqman sama ada dia nak memilih hikmah ataupun dia nak memilih jawatan sebagai seorang nabi. Allah Ta'ala bagi pilih pada dia, wahai Luqman, kau nak pilih jawatan yang mana? Nak aku lantik sebagai nabi ataupun ahli hikmah? Maka Luqman memilih jawatan sebagai ahli hikmah. Kerana apa? Kerana alasan dia jawatan nabi ini dia punya risiko lagi tinggi. Kata risiko dia ataupun cabaran dia lagi hebat, lagi tinggilah berbanding dengan jawatan sebagai ahli hikmah. Hakim juga tuan-tuan, gelaran hakim juga termasuk dalam kumpulan ahli hikmah. Jawatan hakim kan ada di kata di mahkamah kan ada jawatan sebagai hakim. Hakimlah yang akan mengadili seseorang sama ada orang ini benar ataupun salah.
Sama ada betul ataupun tak betul, hakimlah yang diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memutuskan suatu hukum. Jawatan ahli hikmah pun, hak ahli hikmah pun termasuk dalam kategori hakim jugalah. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya hakim itu terbagi pada 3 golongan. 3 golongan. Satu masuk syurga, 2 masuk neraka. 1 masuk syurga dan 2 masuk neraka. Okey. Mana dikatakan masuk syurga itu? Masuk syurga itu ialah apabila seorang hakim itu mengetahui satu benda itu berdasarkan kepada ilmu dia dan berhukum dengan benar. Itu dikatakan sebagai hakim yang akan masuk ahli syurga. Yang kedua masuk neraka, iaitulah apabila seorang hakim tadi mengetahui satu itu benar tetapi berhukum secara batil. Maka termasuk dalam kumpulan ahli neraka. Yang ketiga, iaitulah seorang hakim tu dia berhukum bukan di atas ilmu dia, dan telah kemudian dia berhukum dengan cara yang tidak benar, maka juga termasuk dalam ahli neraka. Wa iyyazubillah min zalika. Minta sesiapalah yang dilantik oleh Allah Taala, oleh pemerintah kan. Jadi ini merupakan satu jawatan yang amanah yang berat yang diberi tanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Taala dengan menghukum dengan kebenaran, insya-Allah. Bagi sesiapalah. Saya tak masuk hakim. Saya tak termasuk jawatan hakim. Baik tuan-tuan. Jadi Luqman ni ada menyatakan bahawa dia ni seorang ahli hikmah. Kan? Diriwayatkan tuan-tuan bahawa satu hari Luqman ini diminta oleh majikan dia dia menyatakan dia ada Luqman Hakim ni dia ada ahli majikan, dia ada majikan dia, ketua dia. Maka majikan dia berkata pada Luqman Hakim, wahai Luqman, dia kata, tunjukkan kepada aku sesuatu benda yang mudah yang boleh membawa seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lalu Luqman Hakim menyembelih seekor kambing. Setelah disembelih kambing tadi dan dilapah kambing tadi, maka dikeluarkan di dalam kambing itu akan hati dia dikeluarkan. Hati dia dan juga jantung dia dikeluarkan. Dia ada 2 benda, hati dan juga lidah. Hati dia dan juga lidah kambing tadi dikeluarkan, maka lalu ditunjukkan kepada majikan dia. Maka majikan dia pun tercengang. Dia kata, inikah dia benda yang boleh membawa seseorang itu ke jalan yang mudah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Luqman Hakim kata, ya. Kemudian tidak berapa lama selepas itu, maka majikan dia minta lagi kepada Luqman Hakim, wahai Luqman Hakim, tunjukkan kepada aku akan satu perkara yang boleh seorang tadi masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Luqman Hakim tadi menyembelih lagi seekor kambing yang lain. Disembelih seekor kambing yang lain, kemudian dikeluarkan hati kambing itu dan juga lidah kambing tadi, dan ditunjukkan kepada majikannya. Ini dia, wahai Tuhan, dia kata, lidah dan juga hati. Jadi dia punya majikan dia takjublah terhadap apa yang ditunjukkan oleh Luqman Hakim tadi. Kerana pada sangkaan dia, Luqman Hakim tidak akan menunjukkan benda itu. Kemungkinan Luqman Hakim akan mengambil satu contoh-contoh lain lah, benda-benda lain yang mudah diterima oleh akal dia. Maka kemudian majikan dia bertanya kepada Luqman, wahai Luqman, apakah maksudnya benda ini kamu tunjukkan kepada aku? Maka dia kata, wahai tuanku, dia kata mudah saja. Yang pertama hari itu saya tunjukkan kepada tuanku hati dan juga lidah kambing. Ini perumpamaan kepada manusia lah, yang punya hati dan juga lidah, yang mana mereka tidak gunakan hati dan juga lidahnya kepada jalan yang baik, kepada jalan yang betul, maka akhirnya dibawa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditunjuk kepada hati dan lipa yang kedua, kan?
hati dan juga lidah yang kedua ni pun sama jugalah. Mana kalau seandainya seorang tadi dia menjaga lidah dan juga hati dia, maka dengan hati dan lidah juga maka boleh dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita pelihara akan lidah kita, kerana lidah kita ni tidak bertulang dan dia mudah saja mengucapkan apa-apa sajalah. Sama ada orang suka ke tak suka ke, dia akan mengucapkan apa yang disukai ataupun dikehendaki oleh hati dia, apa yang terlintas dalam hati, sama ada orang suka atau tak suka. Tapi kalau orang tak suka, orang terhuris hati dan juga perasaan dia, dan menyebabkan seorang tadi dikira sebagai orang yang berdosa kerana mengucapkan benda yang tidak elok. Dan dalam kitab, kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau menyatakan bahawa terdapat banyak benda-benda, banyak faktor menyebabkan kepada kebinasaan seseorang itu disebabkan oleh lidah dia. Banyak sangatlah. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun dalam kitab Sir Salikin pun boleh tengok. Dalam Sir Salikin itu pun banyak dia nyatakan tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan seorang tadi masuk dalam neraka hanya disebabkan oleh lidah dia. Okey, tu satu cerita berkenaan dengan Luqmanul Hakim. Dan cerita yang popular yang berlaku pada Luqmanul Hakim ini ialah dia di antara anak dia. Dia di antara anak dia. Jadi suatu hari Luqmanul Hakim bersama dengan anaknya naik keldai. Naik keldai kan. Jadi mereka pun berjalanlah pergi ke pasar. Sampai di kedai di pasar tadi, jadi seorang berada, ayahnya ataupun Luqman Hakim ni berada di atas kedai. Di atas kedai. Sedangkan anaknya berjalan di bawah. Berjalan di bawah. Maka bila dia lalu di dalam pasar ataupun dalam kedai tadi, kawasan pekan tadi, maka orang-orang pun berbicara dan berkata kepada dia, tak patut dia kata seorang ayah duduk di atas kedai sedangkan anaknya berjalan di bawah. Sedangkan anaknya berjalan di bawah, sedangkan bapaknya duduk di atas. Kemudian pada kali yang lain pula, Luqman dan Hakim kali yang kedua mereka pun pergi juga ke pasar, tapi kali ini tuan-tuan Luqman dan Hakim berada di bawah, sedangkan anak dia berada di atas. Anak berada di atas kedai, menunggang kedai lah, sedangkan bapa dia berada di bawah. Bila sampai ke dalam pekan, jadi orang dalam pekan pun berkata, tak patutlah dia kata pada seorang anak, kenapa dia duduk ke atas kedai sedangkan bapa dia duduk kat bawah, berjalan ke bawah. Memang kurang ajarlah anak ni, dia kata. Dia orang cakap lah macam tu. Tu pada kali kedua bila mereka lalu di dalam pasar ataupun di dalam pekan. Kemudian pada kali yang ketiga ni tuan-tuan, dua-dua naik kedai. Dua-dua naik kedai. Jadi anak pun naik kedai, kemudian bapa pun, Luqman Hakim pun duduk juga di atas kedai. Jadi mereka pun nunggang kedai dan lalu di dalam pasar. Bila sampai dalam pasar, maka orang pun bercakap berkenaan dengan mereka. Tak patutlah dua-dua ni duduk atas kedai, dia kata. Tak patut langsung. Ini cuma nak menyebabkan boleh patah ni kedai ni. Borek dua-dua ni, bukannya ringan dua-dua tu dah, kita. Borek, jadi boleh menyebabkan kedai akan cedera dan patah kaki dia. Okay, itu kali yang ketiga. Pada kali yang keempat tuan-tuan, mereka masuk lagi ke pasar, tapi kali yang keempat ini dua-duanya tak naik kedai. Dua-dua berjalan di samping kedai itu. Sedangkan kedai itu orang kata tak ada apa-apa muatan di atas kedai. Bila mereka sampai ke dalam pasar, dalam pekan, maka orang bercakap juga. Kan bodoh betul lah dua orang ini, dia kata. Kedai ada tak nak tunggang, dia kata. Kedai ataupun kenderaan ada tapi tak nak tunggang, membazir je, dia kata. Jadi apakah kesimpulan daripada cerita tadi tuan-tuan? Maka akhirnya Luqman Hakim pun bercakaplah pada anaknya, kamu tahu tak wahai anak, dia kata, apa yang berlaku ketika 4 kali kita masuk dalam pekan dalam pasar ini? Tak tahu wahai anakku, wahai ayahku, dia kata. Kalau Luqman kata itulah dia sifat manusia, dia kata. Di mana sifat manusia ni tidak pernah orang kata berpuas hati terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang lain, ada saja benda yang tak kena pada dia.
Tapi bila kita suruh dia buat, dia tak nak buat pula. Bila kita buat, macam-macam lah dia punya ngomel sana, ngomel sini, komen sana, komen sini, banyak benda lah, benda yang dia tak setuju dan sebagainya. Itulah orang kata sifat yang ada semula jadi kepada manusia, dan yang sebaik-baiknya ialah di antara kamu itulah orang yang diam. Diam paling baik daripada kita cakap banyak. Sedangkan kalau kita cakap banyak pun orang pun tak suka. Tak suka mendengar apa yang kita cakapkan. Tahu Kemudian sedangkan Khidir pula, Khidir tidak ada disebutkan namanya dengan jelas dalam Quran. Meskipun dia yang dimasukkan dalam ayat abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Okey, kisah Nabi Khidir ini memang popular lah. Tak perlu nak cerita lagi. Kerana Nabi Khidir ini kisah dia berlaku dengan Nabi Musa AS. Ketika mereka diperintahkan ketika kata Nabi Khidir AS diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Musa AS. Di mana Nabi Musa AS satu hari dia menyatakan bahawa dalam dunia ni tak ada orang yang lagi berilmu melainkan dia. Dia mana Musa lah orang yang paling hebat ilmunya dalam dunia ini. Maka ditakdirkan, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Musa, wahai Musa, sebenarnya bukan kau seorang yang ada ilmu, ada lagi yang berilmu dalam dunia ini, iaitulah Khidir. Okey, maka Nabi Musa kata, aku nak berguru dengan Khidir. Kat mana Khidir ni duduk? Maka Allah Ta'ala perintah pada Khidir, apa kamu, wahai Musa, pergilah kamu pada pertemuan di antara dua laut, dan di sanalah kamu akan jumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam. Dan panjanglah cerita tuan. Saya pun dah banyak kali cerita dah. Dah banyak jadi cerita, jadi tak perlu nak cerita lah tentang Khidir. Baik. Begitu juga dengan Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, pemudanya Nabi Musa, tidak ada ditasrih namanya dalam Quran. Dia tak ada disebutkan dalam Quran. Itu sebabnya Yusha bin Nun ni ada khilaf lah. Ada khilaf menyatakan dia seorang Nabi, dan ada menyatakan dia seorang Nabi. Cuma kelebihan Yusha bin Nun ni tuan-tuan, kelebihan dia, Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia, kan, dia boleh dengan mukjizat Allah Ta'ala bagi pada dia, dia boleh menahan matahari daripada bergerak. Dia boleh menahan matahari daripada bergerak. Satu hari tuan-tuan, ketika Yusha bin Nun ni terlibat dalam satu peperangan yang besar menentang orang-orang kafir, ketika dia nak menawan Jerusalem ataupun Baitul Muqaddis. Jerusalem ataupun Baitul Muqaddis. Okey. Ketika mereka sibuk dalam peperangan tadi, kan, tiba-tiba tuan-tuan, hari telah pun maghrib, yang mana matahari tak lama lagi akan terbenam. Kalau ikut pada syariat pada masa itu tuan-tuan, dan peristiwa tuan-tuan berlaku pada hari Jumaat. Besok itu hari Sabtu. Jadi disebabkan oleh syariat pada masa itu tuan-tuan, tidak dibenarkan berperang pada hari Sabtu. Jadi mereka mestilah menghabiskan peperangan itu pada hari Jumaat. Mesti habiskan peperangan itu pada hari Jumaat. Tak nak mesti habiskan sama ada menang atau kalah. Tapi Yusha bin Nun bersama dengan bala tenteranya mengharapkan sangat supaya mereka mendapat kemenangan dalam peperangan tersebut. Okay. Maka Yusha bin Nun tadi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Ta'ala berkata pada Yusha bin Nun, wahai Yusha bin Nun, kamu perintahlah kepada matahari supaya matahari itu berhenti. Maka Yusha bin Nun tadi berkata kepada matahari, wahai matahari, kamu adalah makhluk yang diperintah, dan aku juga makhluk yang diperintah. Mana kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga matahari pun diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu naklah kamu berhenti sebentar, kerana kami nak menghabiskan peperangan ini. Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala tuan, maka matahari itu pun berhenti, matahari tadi. Bila matahari itu berhenti, maka dapatlah mereka menghabisi peperangan tadi, dan akhirnya Islam mendapat kemenangan dalam peperangan tersebut. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Yusha bin Nun.
Dan dalam peristiwa orang kata Nabi Musa AS berjumpa dengan Nabi Khidir itu, dia ditemani oleh Yushak bin Nun. Dialah yang peneman dia. Dalam kisah tadi kan, banyaklah cerita dia kisah Nabi Khidir itu. Itulah kisah Nabi Yushak bin Nun. Dan kisah Yushak bin Nun tak banyak sebenarnya kisah yang diceritakan oleh ulama sejarah Islam ataupun tarikh. Tapi kalau ada lagi cerita mungkin kita dapatlah maklumat tadi. Dan tuan-tuan pun kalau nak rajin baca, nak dapat ilmu, kena banyak membaca untuk kita tahu berkenaan dengan kisah Yushak bin Nun, pemuda Nabi Musa yang mana tidak ditasihkan namanya di dalam Quran. Baik, kemudian kita sambung lagi. Dan makna keadaan iman itu wajib terhadap mereka sekalian Nabi yang 25 atau Rasul itu dengan tafsir adalah bahawa kalau dikemukakan atasnya salah seorang dari mereka, tidaklah dia mengingkari kenabian dan juga risalahnya. Jadi cara kita beriman kepada para Nabi dan Rasul yang 25 ni tuan-tuan, caranya kalau seandainya kita disebut berkenaan Nabi-Nabi dan Rasul ini 25 ni, maka kita tidak mengingkari akan kenabian dan juga kerasulan mereka. Dan kita yakin mereka ini Nabi, seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Maka barang siapa yang mengingkari salah seorang daripada mereka atau mengingkari risalahnya, maka jadilah dia seorang yang kafir. Kalau kita ingkari mereka dan tidak percaya dengan kenabian dan syariat yang mereka bawa, sudah tentu kita menjadi orang yang kafir. Kerana termasuk dalam rukun iman itu ialah percaya kepada Rasul. Rukun iman ada 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat. Betul tak? Qada dan qadar. Mana ada 6 sifat, 6 rukun iman yang wajib pada kita beriman. Kalau kita mengingkari salah satunya, maka kita menjadi orang yang kafir. Dalam percayaan, dalam bab percaya kepada rukun iman ni tuan, di situ tidak tertulis percaya kepada perkara gaib. Sedangkan dalam Quran ada berkenaan percaya kepada perkara gaib. Contohnya dalam ayat surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut daripada ayat pertama, kedua dan sebagainya, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Nampak? Allazina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang beriman kepada perkara gaib. So dalam rukun iman tu kenapa tak ada dinyatakan percaya kepada perkara gaib? Sepatutnya dimasukkanlah, sedangkan dalam Quran pun ada ayat berkenaan dengan percaya perkara gaib. Sebenarnya tak perlu dimasukkan lagi, kerana dalam rukun iman tu contohnya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Ta'ala tu pun dah termasuk dalam perkara gaib. Beriman kepada para malaikat pun termasuk dalam perkara gaib. Beriman dengan para Rasul pun gaib juga. Sebab kenapa? Kerana Rasul dah wafat, kita pun tak jumpa Rasul lagi. Betul tak? Kemudian beriman dengan apa lagi? Kitab. Tapi kitab masih adalah kitab Quran masih nampak, tapi kitab lain tu gaib, tak nampak lagi dah. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kan, kita dah tak jumpa dah kitab tu. Yang kita jumpa ialah Al-Quran saja. Baik, kemudian apa lagi? Beriman pada hari kiamat pun juga dalam perkara gaib. Kita pun masih lagi belum melalui hari kiamat, masih lagi di alam dunia lagi. Kemudian beriman dengan qada dan qadar pun termasuk dalam perkara juga, kerana kita tak tahu tuan-tuan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz berkenaan dengan diri kita. Apa yang ditakdir Allah Ta'ala terhadap diri kita pada hari ini, besok, lusa dan sebagainya kita tak tahu. Yang kita tahu hari inilah apa yang kita berlaku, yang buat sekarang kita tahulah, besok kita tak tahu lagi apa yang berlaku pada diri kita. Kalau kita ditakdirkan panjang umur, alhamdulillah lah, kita akan meneruskan kehidupan kita. Kalau kita takdirkan kita ni meninggal dunia, malaikat maut pun datang cabut nyawa kita, ditakdirkan kita pun wafat, meninggal dunia lah, kita akan masuk pada ke alam barzah. Baik Kemudian akan tetapi orang yang ummi tidaklah dihukumkan atasnya dengan kekafiran kecuali jika dia mengingkari sesudah diberi pengajaran.
Orang yang ummi siapa? Orang yang ummi ialah orang yang bodoh. Dan Nabi pun termasuk dalam kumpulan ummi. Maksud ummi itu ialah tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Mustahil Nabi itu seorang yang bodoh. Jadi ummi, kata-kata ummi ni pun tuan-tuan tengok ke mana dipertempatkan. Kalau ummi dipertempatkan kepada para Nabi dan Rasul, memang tak sesuai lah kita katakan Nabi itu seorang yang bodoh. Kerana Nabi mesti seorang yang patanah, seorang yang cerdik. Okey, masuk ummi itu, Nabi yang ummi itu maksudnya tidak tahu membaca dan juga tidak tahu membaris, tidak tahu menulis, bukan maknanya bodoh. Bukan maknanya bodoh. Tapi asal makna ummi ini asalnya memanglah maknanya bodoh. Bodoh, tak cerdik lah. Orang tak cerdik dikatakan seorang yang ummi. Tapi untuk pada Nabi Rasul tak boleh, tak sesuai kita pertempatkan begitu. Baik, kemudian dan bukanlah yang dimaksud bahawa wajib menghafal nama-nama mereka. Okey. Jadi dalam bab menghafal nama-nama Nabi dan Rasul ni tak diwajibkan kepada kita menghafal dia. Tapi kalau kita hafal lagi baik. Malahan kadang-kadang tuan-tuan anak-anak kita, cucu-cucu kita memang hafal ni nama-nama Nabi dan juga para Rasul. Ada pula lagu tuan-tuan. Kita yang dah tua ni kadang-kadang susah nak hafal. Betul tak? Payah nak masuk. Dah bengap lah macam-macam benda lah. Fikiran benda kita masuk. Benda kita nak fikir. Jadi susah kita nak ingat. Tapi yang penting pada kita beriman dan percaya kepada para Nabi dan juga para Rasul. Lain halnya dengan orang yang menyangka akannya demikian. Kalau orang yang hanya bersifat menyangka-nyangka sahaja, itu lain bab dia. Jadi diragui akan keimanan mereka kepada para Nabi dan juga para Rasul. Jadi dalam bab beriman pada Nabi dan para Rasul ni, kan kita mesti yakin, seyakin-yakinnya mereka itu ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kalangan para Nabi pula dan Rasul juga dikurniakan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kenabian dan juga kerasulan mereka. Malahan Nabi Muhammad SAW pula juga dikurniakan dengan mukjizat begitu banyak untuk membuktikan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segolongan malaikat yang wajib diketahui dengan tafsir ialah seperti malaikat Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Mikail. Jibril ialah menyampaikan wahyu, Mikail menguruskan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel malaikat maut. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Saya tak pandai nyanyi. Kalau nyanyi kan habis semua, orang lain semua tutup bankrupt. Habis penyanyi-penyanyi nasyid semua habis tutup gulung tikar. Jadi Israfil, Israel malaikat maut, Rizwan penjaga syurga, Malik penjaga neraka, Raqib dan Atik. Raqib dan Atik ada menyatakan kiraman katibin. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Katibin mana yang menulis. Kiram ni kemuliaan lah, kemuliaan. Kiram mulia, katibin yang menulis. Yang menulis mana amalan kita, kebaikan dan juga keburukan. Raqib dan Atik. Maka kafirlah orang yang mengingkari salah seorang daripada mereka. Jadi kalau kita mengingkari para malaikat ini tuan-tuan, maka kita termasuk dalam kumpulan orang yang kafir. Wa na'udzubillah min zalika. Dan ketahui juga tuan-tuan, malaikat-malaikat ini juga bukan mereka sahaja, mereka juga ada pembantu-pembantu. Mereka juga ada pembantu. Mustahil tuan-tuan malaikat tidak ada pembantu, mesti ada pembantu. Apalagi kalau malaikat maut contoh dia kan. Malaikat maut kan. Ada dalam satu masa contohnya malaikat tadi terpaksa mencabut nyawa manusia dengan jumlah yang ramai. Contohnya berlaku tsunami sampai 200,000 yang meninggal, yang tenggelam disebabkan oleh peristiwa tsunami contohnya. Jadi takkanlah malaikat satu saja nak cabut nyawa. Mestilah banyaklah pembantu-pembantu dia lah yang akan menguruskan mencabut nyawa tadi. Baik. Kemudian begitu juga malaikat Mikail pun begitu juga. Dia bukan seorang, mesti ada pembantu dia.
Tapi Israfil ni tidak dinyatakan jumlahnya ramai, hanya satu Israfil saja, kerana tugas Israfil ni tak banyak kerja dia, meniup sangkakala je. Tugas ni tak banyak, meniup sangkakala. Sangkakala hari kiamat, tiupan kali pertama, kemudian tiupan kali kedua, tiupan kebangkitan manusia daripada alam kubur ataupun alam kematian. Baik, kemudian adapun malaikat Munkar dan Nakir, maka tidaklah kafir orang yang mengingkari keduanya, melainkan hukumnya fasik, kerana ada diperselisihkan daripada sumber pertanyaannya. Masya Allah tuan-tuan, rupanya malaikat Munkar Nakir tuan-tuan ada khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan malaikat ini. Jadi tidak kafir kalau orang mengingkari tentang malaikat Munkar dan Nakir, melainkan fasik sajalah. Kerana disebutkan dalam kitab itu, dia kata li'annahu ikhtulifa atau ukhtulifa fi asli soal, kerana bahawasanya malaikat Munkar Nakir ini dikhilafkan ataupun diperselisihkan fi asli soal, pada asal pertanyaan, pertanyaan. Dan mengenai khilaf ini dapat dilihat pada bait yang ke-96 nanti. Okey, bait 96 ni ada pembahasan berkenaan malaikat Munkar dan Nakir. Muka surat berapa tu? Bait 96. Cuba lihat tuan-tuan, bait 96. Okey. Di muka surat 462, masalah perkara yang ke-96, masalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, azab kubur dan nikmat kubur serta kebangkitan di padang mahsyar. Soaluna summa azabul qabri, soaluna summa azabul qabri, naimuhu wajib kal ba'si jashri. Pertanyaan malaikat pada kita, kemudian azab kubur serta nikmatnya adalah wajib, seperti juga hari kebangkitan di padang mahsyar. Okey. Kemudian ada pembahasan bawah tu. Ada pembahasan itu menyatakan tentang ada khilaf lah. Okey. Pertanyaan Munkar dan Nakir pada kita sekalian umat dakwah yang baik, yang mukmin, munafik maupun kafir adalah wajib. Okey. Okey. Ada nantilah. Kita tak sampai lagi. Berkenaan tu nanti kita kemudianlah kita bahas benda tu. Baik. Dan wajiblah beriman dengan para malaikat pemikul arash. Wajib beriman dengan malaikat pemikul arash, hamlatul arsi, yang memikul arash. Ada 8 malaikat yang memikul arash. Dan para malaikat yang mengelilinginya, al-hafina bih. Mana hafi, mana yang mengelilingi akan arash tadi, arash yang Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi ada khilaf. Jadi wajib kita beriman dengan malaikat yang mengikut arash dan para malaikat mengelilinginya secara ijmal, secara ringkas, seperti sekalian malaikat yang lain. Baik, kemudian sebagai kesimpulannya, maka iman menurut syarak adalah tasdik. Tasdik mana membenarkan terhadap apa-apa yang datangkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkara-perkara yang telah diketahui daripada agama secara daruri. Daruri maksudnya mudah. Secara ijmal, ringkas pada yang ijmali, dan secara tafsili pada yang tafsir. Tafsir mana terperinci pada yang tafsiri. Okey, wajib kita beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berupa perkara-perkara yang mudah diketahui dalam bab agama ini, daruri mana mudah, kalau nazari ini payah, perlukan kepada tilikan. Secara ijmal, ringkas pada yang ijmali, benda yang ringkas, dan secara tafsir terperinci pada perkara-perkara yang tafsili, yang secara terperinci. Adapun iman menurut logah ataupun bahasa, maka dia adalah semata-mata tasdiq.
semata-mata membenarkan. Itu iman daripada segi lugah ataupun bahasa. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata wa ma anta bimu'minin lana, dan tiadalah engkau orang yang membenarkan bagi kami. Bimu'minin, apa makna mu'minin? Membenarkan. Membenarkan tasrik, mana membenarkanlah. Bila kita dikatakan orang beriman, maka dikatakan orang yang membenarkan apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita percaya apa yang dibawa. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi itu semuanya benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata di atas mengikut hawa nafsu dia, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wahyu daripada Allah. Wahyu itu maksudnya yang bersifat hukum lah. Bersifat hukum, semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perkataan musannaf pengarang dengan wan nutqu fihi al-khulfu. Wan nutqu fihi al-khulfu artinya, dan dalam hal mengucapkan dua kalimah syahadah bagi orang yang mampu terdapat khilaf di kalangan ulama. So dalam bab mengucap dua kalimah syahadat ini tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rupa-rupanya terdapat khilaf di kalangan ulama dalam tafsilannya pada bait yang berikutnya. Berbeza hanya orang yang tidak mampu, seperti golongan akhras. Golongan akhras maknanya orang yang bisu, maka tidaklah dia dituntut untuk mengucapkannya. Orang bisu macam dia nak ucapkan, kecuali menggunakan bahasa isyarat lah. Menggunakan bahasa isyarat. Okey? Ataupun orang bisu ke orang pekak kan. Dia yang paling berat tu bisu, pekak, buta kan. Bisu, pekak, buta, tiga serangkai. Kata penyakit tiga serangkai. Penyakit tiga serangkai ini berat tuan-tuan. Dia tak tahu apa tuan-tuan, dia dalam dunia ni saja. Tapi kalau tuan-tuan boleh bercakap dengan mereka menggunakan bahasa isyarat, tuan-tuan akan tahu apa benda yang mereka cakap. Apalagi kalau bab agama ni, kadang mereka jahil, tak tahu apa. Sebab apa? Tak ramai yang boleh orang kata berdakwah kepada golongan ini. Kalau kita tak ramai yang tahu bahasa isyarat. Jadi macam mana dengan sahabat-sahabat kita yang berada di alam begitu, yang tiga serangkai ni, pekak, kan, bisu, buta, jadi macam mana kita nak bantu mereka? Buta lagi teruklah. Kalau celik tu okey lagi lah. Kalau celik boleh dia nampak bahasa isyarat lagi. Kalau ada tak celik, hanya buta, hanya pekak dengan bisu saja, okey, dia boleh nampak lagi bahasa isyarat kita gunakan. Kalau tiga-tiga memang parah, tak tahu apa benda dia. Jadi orang macam ni tuan-tuan dirusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka, dan tak mampu mereka nak idrak, nak memperdapatkan ilmu secara sempurna sebagaimana kita ni orang yang sempurna yang dianugerahkan Allah taala panca indera. Baik, seperti juga hanya orang yang ditimpa kematian, sebelum dia mengucapkannya dengan tanpa menunda-nunda, maka dia mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun menurut pendapat bahawa mengucapkan itu adalah merupakan syarat sah ataupun sebagai satar ataupun syatrun ataupun sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Ulang balik. Seperti juga hanya orang-orang yang ditimpa kematian, sebelum dia mengucapkannya dengan tanpa menunda-nundakan. Dia bukan nak nunda-nundakan mengucap itu, tapi disebabkan suatu keadaan maka dia tak dapat mengucap dua kalimah syahadah, maka orang ini tuan-tuan mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun menurut pendapat bahawa mengucapkan dua kalimah syahadat itu merupakan syarat sah kepada iman ataupun sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Syarat sah kepada iman berbeza dengan sebahagian daripada iman. Berbeza dengan sebahagian daripada iman. Kalau syarat sah ni dia duduk kat luar. Kalau sebahagian iman ni duduk dalam. Duduk dalam kan? Mana syarat sah iman? Maknanya sebelum dia mengucap itu maka bukan dikatakan orang beriman.
Kalau sebahagian beriman, makna dia tak mengucapkan pun dia tak masuk dalam kumpulan beriman. Kerana apa? Kerana tasdik itu merupakan sebahagian dari beriman, sebahagian dia. Cuma iman dia tak sempurna lah, sebahagian saja. Kalau nak sempurna mestilah lengkap. Syatrun ataupun nisbun, sebahagian daripada sebahagian beriman. Sama macam hadis, contohnya tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dia sendiri. Apa maksudnya tidak beriman itu? Tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Semaknanya kalau nak sempurna iman, mesti mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Betul tak? Jadi mencintai saudaranya sendiri itu termasuk daripada sebahagian beriman. Sebahagian daripada iman. So mana kalau kita nak sempurna iman kita, mesti kita mencintai saudara kita sama seperti kita mencintai akan diri kita sendiri. Itu dikatakan sebahagian iman. Kalau syarat sah iman, maksudnya kalau tak dituturkan tidak sah iman. Tapi kalau dikata sebahagian iman, maksudnya kalau tak tutur pun maka dikatakan orang itu beriman. Cuma imannya kurang, tidak sempurna. Itu beza dia. Lain halnya orang yang mampu dan melalaikannya. Dan tempat khilaf ini adalah pada kafir asli yang hendak masuk ke dalam Islam. Jadi manakah yang berlaku khilaf tu kan? Ini berkenaan dengan kafir asli yang nak masuk Islam. Okey. Adapun anak-anak orang muslim, maka mereka semuanya adalah mukmin dengan secara pasti dan berjalan atas mereka hukum-hukum keduniaan walaupun mereka tidak mengucap kalimah syahadah di sepanjang umur mereka. Di sepanjang umur mereka. Bagi anak mukmin lah. Mukmin yang kata anak-anak mukmin yang contoh waktu meninggal dunia, mati dalam keadaan kecil, mati dalam keadaan kecil. Mana belum balik lagi dah meninggal dunia. Jadi anak-anak begini termasuk di kalangan ahli syurga. Termasuk dalam golongan ahli syurga. Walaupun mereka tidak mengucapkan dua kalimah syahadat. Kerana seorang itu kan dihukumkan mengikut kepada agama nenek moyang mereka. Agama ibu dan ayah mereka. Okey. Adapun orang-orang muslim, maka mereka semuanya adalah mukmin dengan pasti dan berjalan atas mereka hukum-hukum keduniaan sahaja walaupun mereka tidak mengucap kalimah syahadat sepanjang umur mereka. Dan mengenai dua kalimah syahadat itu haruslah dengan lafaz asyhadu. Lafaz asyhadu serta mengulang-ulangnya lafaz tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haruslah dengan lafaz asyhadu serta mengulang-ulangnya. Habis. Cukuplah sampai situ kan. Dan tidak disyaratkan mengadakan huruf ataf. Sebagaimana dikatakan oleh Az-Zawadi. Belakang tu panjang lagi. InsyaAllah datang kita sambung lagi lah. So kuliah kita tamat di sini. Lepas ni kita akan bercuti sempena Ramadan. Jadi tuan-tuan bertarawih pula kan. Tarawih lah, bertadarus macam-macam lagi. Lepas raya nanti kita akan sambung semula lah. Kalau ditakdirkan panjang umur kita insyaAllah. Lepas raya, lepas puasa 6 kita sambung boleh. Boleh? Boleh insyaAllah. Habis. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa man taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahna al-arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana
في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذك من علم لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله. تقبل الله منكم.